Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita akan mulakan sedikit masa lagi, dalam seminit lagi, jam 9, untuk sesi terakhir, sesi bedah buku, dua buah buku yang bermula sejak Isnin yang lalu. 2 hari sesi bedah buku, buku penulis daripada Ustazah Isfadia. Okey, 365 tip didik anak gaya Nabi. Dan sebuah buku lagi adalah daripada penulis bernama Muhammad Zulian Al-Farizi, penulis dari Seberang. Okey, tajuknya bertajuk Mendidik Peribadi Anak dengan Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya telah membuat sedikit perkongsian selama 4 hari, 2 hari buku Ustazah Isfadia dan 2 hari lagi buku saudara Muhammad Zulian ini. Dan insya-Allah malam ni di episod yang terakhir, di sesi yang terakhir ini, saya akan cuba rangkumkan dapatan dari pembacaan kedua buah buku ini berdasarkan kapasiti ilmu saya dan kefahaman saya. Dan disclaimer, saya bukan ustazah, saya hanya pembaca setia buku-buku terbitan PTS. Okey, dan saya menerima jemputan ini dari kapasiti sebagai seorang pembaca buku, untuk pengetahuan sedikit pengenalan. Saya lupa nak memperkenalkan diri pada hari pertama. Saya dijemput di atas kapasiti sebagai seorang pembaca buku ataupun pengasas dari salah satu komuniti membaca, khususnya yang aktif di Instagram. Komuniti membaca yang saya asaskan adalah Reading Muslimah. Itu adalah bagaimana saya dan PTS membina hubungan untuk saling berkongsi dapatan bacaan dan sebagainya lah. Khair, insya-Allah. Itu saja. Okey, baik, kita mulakan insya-Allah untuk sesi terakhir malam ni, episod terakhir malam ni. Sempena minggu meraihkan buku-buku berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan PTS. Okey, insya-Allah apa yang saya akan kongsikan adalah kefahaman dan dapatan daripada apa yang saya cuba selami daripada kedua kandungan isi buku ini, kedua isi kandungan buku ini. Okey, baik, khair. Saya mulakan dengan perkongsian tentang bagaimana saya meringkaskan dapatan daripada 2 buah buku ini yang memberikan saya impak kepada diri saya sebagai seorang ibu untuk
untuk mendidik anak saya selaras dengan apa yang Nabi SAW telah ajar dan wariskan kepada kita, iaitu kedua-dua buah buku ini mengetengahkan ataupun memberitahu pembaca untuk khususnya ibu bapa untuk meletakkan 3 perasaan utama ketika kita mendidik anak kita. Okey, apakah perasaan itu? Yang pertamanya adalah perasaan harap. Okey, harap. Yang kedua adalah perasaan takut dan yang ketiga adalah perasaan cinta. Okey. Apa yang kita lihat daripada contoh-contoh yang dikongsikan dalam kedua buah buku ini, semuanya mengetengahkan 3 konsep utama ini, 3 perasaan utama ini, yakni harap, takut dan cinta. Okey, kenapa Rasulullah SAW mengetengahkan 3 perasaan ini dalam didikannya terhadap anak-anak kecil, dan contoh-contoh yang kita belajar dan lihat daripada apa yang Rasulullah SAW telah berikan. Okey, iaitu untuk tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan anak-anak kita manusia yang berguna. Okey, dan kalau kita lihat, kalau kita tidak ada salah satu daripada 3 perasaan ini, harap, takut dan cinta ini, ia umpama seekor burung yang tidak bersayap sebelah. Okey, ia pincang, apabila pincang ataupun apabila tidak ada salah satu sayapnya, okey, burung itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, itulah perumpamaannya. Okey, harap, takut dan cinta adalah 3 perasaan yang saling berkait dan 3 perasaan yang paling utama ketika kita hendak mendidik dan mentarbiah anak-anak kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Khair. Okey. Maka apa yang kita kena faham daripada 3 perasaan utama yang telah saya rasa saya dapat daripada pembacaan 2 buah buku ini adalah kita kena faham, kita kena faham pada awalnya fitrah anak kecil apabila kita perkenalkan mereka dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah adalah untuk memberikan mereka rasa suka dan disayangi, serta kita approach mereka secara lembut. Maksudnya apabila kita memperkenalkan sifat kasih sayang Allah, nama-nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang, itu adalah fitrah anak kecil. Apabila menerima pembelajaran sebegitu, mereka akan rasa dikasihi, mereka akan rasa disayangi. Namun sedemikian, kita tidak boleh cukup sahaja memperkenalkan elemen cinta sahaja, elemen yang lembut sahaja, tanpa memperkenalkan elemen harap dan takut. Sebab itu saya kata tadi di awal, dalam kedua buah buku ini, kalau kita perhatikan isi-isinya tidak hanya mengetengahkan soal cinta kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama kita hendaklah ada perasaan harap dan takut, insya-Allah. Okey, apa itu harap? Harap adalah sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini janji Allah, okey, berkaitan dengan rahmatnya. Okey, bila kita jelaskan kepada anak-anak perasaan ini, mereka akan tahu pintu taubat itu sentiasa terbuka buat mereka. Mereka juga tahu mereka masih mampu menjadi lebih baik daripada keadaan mereka yang sekarang, mereka yang hari ini, dan mereka tidak akan putus asa serta berusaha untuk jadi yang terbaik. Sebab itu pentingnya kita memperkenalkan perasaan harap ni kepada anak-anak kita apabila kita mendidik anak-anak kita. Okey, sebab kita nak beritahu dan didik mereka bahawa rahmat Allah ini besar. Okey, rahmat Allah ini besar. Okey. Tetapi walaupun mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka dan juga kita semualah khususnya kena ada perasaan takut. Okey. Dan apa itu takut? Okey, selepas harap kita ada takut. Takut itu akan membuatkan kita semua segera bertaubat dan berubah.
Okey, apa jadi kalau kita ni tak ada takut sebenarnya? Okey, bila kita hanya ada harap, okay, kita berharap keampunan Allah, tapi kita tak ada rasa takut, kita akan kita akan cenderung untuk melengah-lengahkan ataupun bertangguh daripada melakukan taubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu taala. Okey. Jadi kita kena ada rasa takut selepas rasa harap. Okey, kita kena tahu apa azab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang derhaka dan tidak mentaati perintahnya. Okay, sebab itu ada hubung kait antara harap dan takut. Okey. Seterusnya bila sudah ada harap dan takut ini, kita akan menjadi manusia yang baik budi, dan insya-Allah anak-anak kita akan faham tentang konsep harap dan takut ini apabila kita terangkan dengan baik mengikut tahap umur mereka. Okey. Sebenarnya apa yang akan jadi apabila kita tidak ada rasa takut, apabila kita hanya ada rasa takut tanpa harap. Tadi kita belajar pasal harap tanpa takut. Okey, apabila kita ada rasa takut tanpa harap, nanti kita akan jadi manusia yang cepat putus asa. Okey, anak-anak kita akan jadi manusia yang cepat putus asa dan rasa diri itu kotor dan susah nak bertaubat. Itulah akibatnya, natijahnya apabila kita hanya ada rasa takut tanpa rasa harap. Begitulah. Yang tadi saya ceritakan apa jadi apabila ada rasa harap tapi tak ada rasa takut, iaitu dia akan bertangguh-tangguh dalam bertaubat, dia akan rasa yang dia akan tenggelam dalam maksiat. Okey, tapi apa jadi apabila kita hanya ada rasa takut sahaja tanpa ada rasa harap? Seperti yang saya nyatakan tadi, natijahnya anak kita akan cepat jadi putus asa dan merasakan dirinya kotor dan tidak layak bertaubat. Itu natijahnya. Sebab tu kita elemen perasaan harap dan takut ini perlu diajarkan dan ditarbiyahkan sekali, okay, kepada anak-anak kita. Dan selain daripada itu, jika kita hanya ada rasa takut tanpa rasa harap, kita akan terus buat dosa sebab kita rasa kita tak layak diampuni. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak mahu anak kita ada perasaan ni. Dan kalau boleh saya nak berkongsikan, saya mempunyai sahabat-sahabat di sekolah dahulu. Saya sekolah biasa sahaja, sekolah kerajaan. Grow up dengan mengikut rentak terkini, budaya terkini, kan. Biasalah kita pada awal-awal zaman persekolahan dulu. Jadi kebanyakan kawan-kawan saya memang ada sikap rasa yang tak payahlah, aku malaslah dulu nak ni. Kalau aku bertaubat sekarang pun bukannya Allah akan ampunkan sebab aku tak sedia lagi nak pakai tudung. So they have this kind of mentality yang diorang rasa macam diorang tak layak lagi untuk memohon ampun. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah mereka semua masya-Allah lebih baik dari saya sekarang, dan mereka diberikan kehidupan, pasangan, keluarga yang lebih yang telah memberikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya doakan dan moga mereka juga sudi doakan saya, insya-Allah. Okey, berbalik kepada tadi, selepas harap dan takut barulah wujudnya rasa cinta. Sebab tu bila kita nak perkenalkan tentang kita nak perbetulkan peribadi anak-anak kita, selepas harap dan takut ini, cinta tu akan datang secara automatik. Okey. Dan cinta ini apa? Okey. Cinta ini adalah kita mengajak anak kita merenung dan mengingati kembali apa nikmat yang dia dapat hari ini. Dalam masa 24 jam tu, apa nikmat yang dia dapat? Adakah dia bersyukur dengan setiap hela nafas yang dia dapat setiap saat secara percuma? Itu salah satunya. Lepas tu kita ajar mereka lihat semua yang mereka dapat, baik atau buruk, adalah nikmat. Okey.
Dan di situlah kita akan terangkan kepada mereka bahawa kita ni berbuat dosa ataupun berbuat salah macam mana pun, Allah tetap sayang kita. Dekat situlah kita kena fahamkan anak-anak kita. Kita ni macam mana pun kita buat salah, ataupun kalau kita ada buat benda sembunyi-sembunyi pun, Allah tetap bagi kita nikmat. Paling senang kita nak ingat nikmat hidup. Allah masih izinkan kita hidup. Jadi kenapa kita nak sombong untuk bertaubat? Kenapa kita rasa nak takut untuk bertaubat? Okey, di situlah pembelajaran tentang rasa cinta kepada Allah SWT ini, rasa kasih sayang Allah SWT kepada kita ini sangat kuat dan sangat, masya-Allah, sangat hebat. Dan di situlah terletaknya pembelajaran yang kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kesimpulannya, harap tanpa takut akan membuat manusia tertipu, dan takut tanpa harap membuatkan manusia putus asa. Begitulah secara ringkasnya yang kita boleh fahamkan. Dan saya harap untuk diri saya sendiri juga sebenarnya dapat didik anak kita 3 perasaan utama yang boleh menghadirkan peribadi yang baik, peribadi Muslim yang baik kepada mereka, insya-Allah. Okey. Dan kita juga kena ingat ketiga-tiga perasaan inilah yang kita harus ajarkan pada anak-anak, biar mereka tahu Allah itu Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, dan dalam masa yang sama Allah jugalah yang Maha Adil, dan Allah akan beri balasan kepada hamba-Nya yang derhaka. Okay, biar mereka ada rasa cinta, harap dan takut kepada Allah selari. Kan? InsyaAllah. Hai, insyaAllah. Apapun, anak-anak masih perlukan bimbingan kita, dan kita sendirilah juga kena apply dulu benda ni. Harap, takut dan cinta ni kita yang perlu tunjukkan bagaimana kita mentarbiah anak-anak kita melalui tindakan kita. Okey, uswah kita. Jadilah pembimbing yang baik, insya-Allah. Okey. Seterusnya, dapatan daripada kedua buah buku ini juga, saya mendapati kedua-dua penulis menekankan tentang kualiti perhubungan di antara ibu bapa dan anak. Okey, kualiti perhubungan di antara ibu bapa dan anak. Kualiti inilah yang menentukan perhubungan seorang individu itu, okey, ibu bapa itu dengan seorang individu iaitu anak itu dengan siapa yang mereka akan temui kelak, okey, di persekitarannya kelak, okey. Pada era gadget hari ini kan, kita panggil era gadget lah kan, okey. Apabila anak kecil, contohnya kita beri contoh, anak kecil inginkan perhatian, tetapi kita sajikan dengan gadget ataupun TV sebagai ganti interaksi dengan manusia, maka dia akhirnya mempunyai keupayaan sosial yang rendah kerana dia hanya tahu berinteraksi dengan mesin. Okay, interaksi dengan manusia memerlukan penerapan skill. Okay. Apa yang saya dapat daripada dua buah buku ni adalah kedua-dua penulis mengajak ibu bapa itu kembali berinteraksi secara eye to eye, secara heart to heart dengan anak-anak. Sebab cabaran dunia gadget hari ini, interaksi secara fizikal telah menyebabkan kita kurang faham bagaimana komunikasi berlaku, dan kita mudah salah faham apabila berkomunikasi. Itulah antara impaknya yang saya dapat daripada kedua buah buku ini. Apapun, kita tidak mahu menjadi ibu bapa yang sekadar memberi cukup makan, okay, cukup harta dan kehendak material sahaja kepada anak-anak kita. Okay, yang kita kena insafi dan kena lihat kembali, okay, melalui apa yang telah disarankan oleh kedua orang penulis buku ini, adalah untuk kita kembali mendidik anak-anak kita menjadi seorang Muslim yang lebih empati, lebih prihatin, dan mengenal apa itu realiti. Apabila kita bawa anak kita kembali hidup kepada alam realiti, dan kita di situlah
bermulanya tarbiyah kita tentang bagaimana peribadi Nabi dan sebagainya, insya-Allah anak kita mampu dan sudi untuk mendengar serta mempelajari apa yang kita mahu sampaikan, terutamanya daripada role model kita Nabi Muhammad SAW. Okey, begitulah antara rangkuman yang saya boleh berikan tentang dua buah buku ini. InsyaAllah jika tidak keberatan, okey, jika ada antara penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan. Cuma disclaimer, saya bukan ustazah, jadi saya tidak boleh menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hadis, Al-Quran, hadis. Tapi mungkin saya boleh jawab dari sudut pengalaman sebagai seorang ibu yang menjadi seorang ibu yang hampir 9 tahun, dan sekarang saya ada 3 orang anak. Jadi dipersilakanlah jika ada persoalan yang berkaitanlah dengan buku ni, buku parenting ni. Nak tanya macam mana nak beli ke, bolehlah sementara tu saya promote. Okey, buku ni sekarang ni ada promosi di website bookcafe.com.my, okey, website PKS, okey, dengan 10% diskaun sempena minggu meraikan Nabi Muhammad SAW. Okey, boleh terus ke website dan dapatkan buku ini dengan harga diskaun 10%. Okey. Ada soalan ke? Okey. Jika tak ada, saya kongsikan sedikit lagi lah. Beberapa lagi rangkuman tentang kedua buah buku ini. Okey. Seperti mana yang saya ada benda yang saya tertinggal masa saya kongsikan hari tu. Okey. Disebabkan masa dan sebagainya kan. Okey. Ada hari tu daripada buku Ustazah Isfadiah ni, sebenarnya saya nak kongsikan ada satu bab yang sebentar ya. Okey, saya dah tanda tadi. Okey. Right. Okey. Ini adalah bab yang penting yang saya lupa kongsikan sewaktu sesi bedah buku Ustazah Isfadiah ni, 365 tip ni, pada hari Isnin dan Selasa yang lalu. Okey, saya sangat suka dengan bab 37 ni. Okey, bab ni Ustazah kata dengar 2 kali penjelasan anak sebelum buat kesimpulan. Masya-Allah. Saya baru belajar benda ni sebab yalah kita ni kadang-kadang betapa egonya kita sebagai seorang ibu bapa ni kan, dengan mengutamakan hal-hal lain. So bila anak kita nak bercakap tu, kita macam nantilah, ataupun macam ya ke, so kita tak dengar penjelasan anak, ataupun kadang-kadang kita macam sembrono je kata tanta, memang abang buat, contohnya macam tu kan. Okay. So saya belajar benda yang baru, alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih Ustazah kerana memberi peringatan di sini. Saya kongsikan sedikit daripada muka surat 51 ni, bab 37 ni. Kata Ustazah, kekuatan persepsi membuatkan ibu bapa menanggapi perihal anak tidak kira sama ada positif ataupun negatif. Okay. Kebanyakannya gemar meletak label berdasarkan maklumat pertama yang sampai. Okay. Persepsi kenabian menjadi contoh terbaik kerana memiliki jiwa yang tulus dan ikhlas dalam memberi persepsi dalam ruang lingkup sebenar. Masya Allah. Saya teringat kisah yang saya kongsi semalam tu daripada buku yang mendidik peribadi akhlak ni, peribadi anak daripada akhlak Nabi, tulisan Muhammad Zulia ni. Ingat tak yang contoh saya cakap saya kongsikan semalam, berkaitan yang ada anak kecil jumpa Nabi masa Nabi nak on the way pergi solat Zuhur, yang dia kata mak dia nak pakaian Nabi. Sebab budak kecil ni ingat sebagai seorang Nabi, dia seorang yang kaya, dia ada banyak pakaian lain, masya-Allah. Kan? Okey. Jadi apa penjelasannya daripada yang Ustazah kongsikan tadi tentang mendengar 2 kali penjelasan anak sebelum membuat kesimpulan ni. Okey, diberikan contoh daripada kisah Nabi Khidir. Okey, Nabi Khidir alaihi salam dikurniakan kemampuan bagi mengamati atau melahirkan persepsi tentang Nabi Musa alaihi salam.
Nabi Khidir menyatakan, Nabi Musa belum memiliki sifat sabar dalam hal untuk belajar menerima hakikat kebenaran di luar fikiran manusia. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam dikatakan belum menerima pengetahuan dasar tentang ilmu hakikat ketuhanan dalam rangka melalui proses pembelajaran. Nabi Musa alaihissalam tidak mengakui bahawa baginda tidak mempunyai kesabaran dan akan membantah setiap perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Diorang ni, kalau kita baca pasal kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni memang menarik sebenarnya. Okey, kata Ustazah, ini adalah huraian daripada surah Al-Kahfi ayat 66 hingga ayat 70. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini? Daripada apa yang Ustazah kongsikan ni adalah kita kena selidik setiap perkara yang berlaku dan elakkan terpengaruh dengan sumber yang lain. Dengar penjelasan anak sebelum memutuskan sesuatu ataupun marah melulu. InsyaAllah. Okey. Contoh secara mudahnya yang kita nak faham, anak kita balik sekolah, kan? Anak kita balik sekolah, anak kita balik sekolah kata pemadam hilang, kan? Pemadam hilang. Boleh. Pemadam hilang contohnya. Okey, mama, pemadam abang hilang. Okay, InsyaAllah. Ada cameo sikit malam ni. Malam terakhir ni. Okey. Pemadam hilang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Apa tadi di sini? Contohnya, mama, pemadam hilang. Okey. Hilang sebab kawan abang ambil. Tapi kita dengar tu, ya ke kawan abang ambil? Tanta abang main ni. Kita dah buat tuduhan, kan? Padahal dia baru explain satu penjelasan. Dia kata hilang sebab kawan ambil. Tapi kita tak percaya terus, kan? Kita terus tak percaya. Kita kata, ya ke? Tanta abang yang tersalah letak. Kan? Tapi salah sebenarnya macam tu, kan? Kita kena dengar dua kali penjelasan. Sebab budak-budak ni kadang-kadang benda yang dia nak cakap tu bukan yang the first hand tu. Allahu Akbar. Bukan yang the first one tu. Kadang-kadang the second reason tu baru dia cakap benda yang sepenuhnya. Betul tak? Okey. Jadi itulah contoh dia. Ustazah kata kita apabila anak kita nak bercakap dengan kita, nak memberi penjelasan, kita kena dengar dua kali. Kita tak boleh terus melulu kata ya ke, tak, abang kot yang salah. Macam itulah. Okey. Khair, itulah antara saya rasa perkongsian yang saya nak kongsi sangat pada hari Isnin dan Selasa yang lepas, tapi masa mencemburui. Okey, dan insya-Allah kita ada 5 minit lagi sebelum sesi episod yang terakhir ini berakhir. Saya melihat kalau tak ada soalan maksudnya baiklah tu penjelasan dan rangkuman daripada saya. Anak-anak saya pun mungkin sebab hari ni hari Jumaat, esok cuti, maka terlebih gula. Okey. Jika tidak ada lagi, insya-Allah saya rasa cukuplah rangkuman yang cuba saya berikan dan ketengahkan bagi kedua buah buku ini. Bagi pihak PTS, saya memohon 1000 kemaafan jika ada salah kurang di mana-mana ketika sepanjang saya membedah. Alhamdulillah, bagi mama habis dulu. Okey. Sepanjang 4 hari saya membedah kedua buah buku ini, saya harap dari refleksi serta dapatan daripada pembacaan saya cukuplah untuk menerangkan apa sebenarnya yang orang lain ataupun pembaca lain yang ingin bacakan buku ini mahukan daripada saya lah. Okey. Saya mohon maaf sekiranya ada isi-isi yang bercanggah ataupun isi-isi yang tidak menepati apa yang penulis cuba sampaikan. Itu adalah daripada kekhilafan diri saya sendiri yang masya-Allah yang masih cetek ilmu dan masih perlu tambah baik ilmu saya, khususnya dalam ilmu parenting ni lah. Okey. Dan saya doakan semoga sesiapa yang berminat untuk membeli buku ini mendapat manfaat yang lebih banyak daripada apa yang saya dapatkan, dan yang baik itu datang daripada Allah SWT,
dan yang buruk serta yang yang buruk ataupun yang kurang tepat, segala hal itu datang daripada diri saya sendiri sebagai orang yang masih belajar. Okay, doakan saya insya-Allah. Maka itu sahaja sesi bedah buku, kedua buah buku terbitan PTS ini, 365 tip didik anak gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendidik peribadi anak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dapatkan kedua buku ini jika kalian rasa mahu mengkaji lebih baik ataupun mendapatkan input yang lebih banyak daripada kedua buah buku ini. Sangat baik, masya-Allah, betul-betul membantu saya khususnya, walaupun dah 9 tahun menjadi ibu, tapi banyak lagi ilmu baru dan perkara baru yang saya rasa saya kagum dengan penulis, dan saya perlu tambah baik untuk menjadi seorang ibu yang lebih peka dan empati terhadap anak saya. Khususnya mendidik berdasarkan mendidik berdasarkan apa yang Rasulullah SAW telah tinggalkan. Okey, baik, itu sahaja insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Insya-Allah kita bertemu lagi di sesi-sesi lain jika diizinkan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.